ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama sekali lagi kita berjumpa di surau kita untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita daripada buku zikir dan doa yang disusun oleh Ustaz Salahuddin Abu Samah yang telah di-endorse oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri lah selaku mufti wilayah pada waktu itu. Dan kita dah masuk beberapa sesi kuliah yang lalu pada bab perkara yang boleh menghalangi doa kita daripada dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertama ialah jika kita melakukan perkara yang dianggap dalam syarak sebagai melampau, ya. Tak dengar. Muslimat tak dengar. Oh. Dengar dah. Okey, dengar? Okey, cantik. Melampau, ya. Tak kala kita minta kepada Allah ni perkara yang tidak masuk akal, ya. Saya dah bagi contoh-contohnya. Juga perkara yang bersabit dengan tak masuk akal tu maksudnya perkara yang tak masuk akal dari sudut syarak ataupun dari sudut akal tu sendiri, ya. Kemudian jika kita terlalu mengangkat suara, ya, ketika berdoa, tidak haram tapi dikhawatiri akan menyebabkan doa kita tertolaklah dan tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin ada satu bab yang khas namanya adabud doa, ya, adab doa lah, di mana beliau menukilkan 10 adab-adab doa. Salah satu dan yang terawal ialah khafdus saut bainal mukhafata wal mujaharah. Khafdus saut ni maksudnya merendahkan suara, ya. Jangan terlalu tinggi dan jangan sampai kita tidak dengar. Itu adab yang ditengahkan oleh beliau, ya. Kemudian juga kita tidak minta perkara yang terlalu spesifik, ya. Saya dah bagi contoh-contohnya. Ada seorang sahabat Nabi ni, anak dia doa minta macam-macam dalam syurga. Allahumma inni as'alukal jannah, ya, wa na'imaha wa bahjataha kaza wa kaza. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa aghlalaha wa salasilaha kaza wa kaza, ya. Nama sahabat ni Abdullah, nama sahabat ni siapa tu? Abdullah ibnu Abi Aufa, ya. Ataupun Abdullah bin Mughaffal, ya. Jadi bila dengar anak dia doa macam tu, dia perbetulkanlah. Dia kata, aku pernah minta dengan Nabi dulu macam ni. Nabi larang. Nabi kata, idza sa'altal jannah, Nabi kata, idza u'tita al jannah u'tita ma fiha wa idza u'ista 'anil nar u'ista mimma fiha. Akamakal. Nabi kata, kalau kamu dapat syurga, kamu akan dapatlah apa yang ada dalam syurga. Jadi tak perlu minta itu, minta ini, apa-apa yang ada dalam syurga, ya. Dan jika kamu dijauhkan daripada neraka, kamu akan dijauhkan juga apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi tak perlulah minta jauh satu persatu, ya. Minta jauh daripada azab api neraka, minta jauh daripada rantai-rantainya, minta jauh daripada macam-macam yang dia sebut tu lah, ya. Jadi memanglah dalam Quran Allah Ta'ala sebut nikmat syurga ni macam-macam, tapi tak bermakna kita boleh minta atau perlu minta satu persatu, ya. Minta syurga saja. Bahkan doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'alukal jannah a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta syurga, aku minta jauh dari neraka. That's it, ya. Baik, itu nombor satu lah. Kemudian yang kedua, yang last hari itu kita bincang tentang antara perkara yang boleh menyebabkan doa kita terhalang juga ialah bila kita terlibat dengan harta-harta yang haram, ya. Dan saya dah baca hadisnya. Itu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah, di mana seseorang tu dia bermusafir, dia berjalan, kemudian dia terputus bekalannya. Dia punya haiwan pun hilang. Mana dia seorang lah kat orang pasir, kan. Sedangkan bila bermusafir ada jaminan doa dia mustajab, kan.
Ya, salah sudah awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa mustajab, tak syak lagi. Ada Tirmizi daripada Abi Hurairah. Salah satu Nabi kata musafir, da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Maksud adalah ada hadis yang menunjukkan bahawa mustajab kan. Patut mustajab lah, tapi Allah Ta'ala tak terima. Ya Rab, ya Rab, dia doa-doa Allah. Nabi kata Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa Allah Ta'ala tak terima? Karena Nabi kata mat'amuhu haram, malbasuhu mashrabuhu haram, malbasuhu haram, ruzi bil haram, fa ana yustajabu lahu. Nabi kata makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, ya? Dan dia diberi makan daripada perkara yang haram. Macam mana Allah Ta'ala nak terima? Ya? Sebab tu ulama memang kalau kita bincang atau belajar muamalah pun, bila kita masuk bab mukaddimah tu kan, mukaddimah muamalah ni ada banyak. Ada 5-6 bab lah sekurang-kurangnya. Antara bab yang terawal dalam mukaddimah tu, sebelum kita pergi tajuk-tajuk yang lain, mukaddimah kita dah bincang dah. Harta yang halal, harta yang haram. Ya, supaya kita ada idea am lah. Apakah yang dimaksudkan harta yang halal? Walaupun supaya kita ada idea tentang apakah harta yang halal dan haram. Walaupun asal-asal harta tu halal. Ya, harta ni asal dia halal. Cuma adalah sebab-sebab yang boleh menjadikan ia haram. Ya. Jadi kita nak tahu. Jadi dibincang dalam tu ya. Dan of course lah supaya kita tidak terlibat dengannya. Ya. Jadi Nabi kata tak terima lah. Ada haram ni ada 2 pula ya. Satu haram memang zat dia haram lah. Satu lagi haram dengan sebab benda lain. Zat yang haram ni macam ya, memang benda tu haram lah. Babi, anjing ya. Haiwan yang disembelih tidak secara syar'i, bangkai, darah dan seumpamanya. Satu lagi haram li ghairihi. Dia haram bukan ain tu, tapi haram dengan sebab benda yang lain. Duit yang dicuri. Ya, duit itu tak haram. Perbuatan curi itu haram ya. Asal duit itu harus kan? Halal lah. Tapi dengan sebab kita curi dia jadi haram. Ya. Tapi kalau kita pergi beli duit curi, pergi beli nasi lemak, pergi beli nasi goreng, penjual tu boleh ambil duit tu. Seduit tu dia tak. Jadi kita bagi dia duit, kita ambil nasi. Nasi tu pula tukar jadi haram pula. Duit yang dia dapat tu jadi haram dah. Ya, haram harta ni dia macam tu dia tak. Ya. Kalau macam tu senanglah kita dapat duit yang haram, kita tukar benda lain. Jadi benda hak kita jadi halal tak. Awak tukar apa pun. Ya. Duit tukar jadi barang, barang tu pula jadi haram. Duit tu dia jadi halal lah pasal dah bertukar tangan. Ya tak? Macam kita kata hari ni lah. Hari ni kan kita ngawam kalau nak ikut kan. Kerjaan hasil, ada hasil yang halal, ada hasil yang haram. Itu kita kalau kita ngawam takkan makan duit haram kot. Kita makan gaji. Ya tak? Jadi hak kerajaan bagi kat kita tu gaji. Kita duit yang halal pasal kita gaji. Ya? Orang tu dia kerja benda haram. Dia bagi nafkah kat anak bini. Anak bini terima nafkah harus halal. Tak ada syubhat. Sekadar yang diwajibkan nafkah ke atasnya, maka ia halal. Ya. Tapi kalau ambil lebih tak boleh lah. Takat makan, minum, pakai, tempat tinggal, itu tanggungjawab suami. Ya. Jadi apa dia bagi pada anak isteri dia, daripada hasil haram yang dia usahakan, itu tak menjadi haram ke atas anak isteri dia. Anak isteri dia makan yang halal. Pasal itu lain. Hak dia kerja tu haram lah kan. Tapi dia tak boleh ambil lebih lah, ambil lebih daripada hasil yang haram. Tapi sekadar hak wajib tidak haram. Ya. Begitulah kalau dia bermuamalat dengan muamalat yang lain. Ya. Nabi terima hadiah daripada orang Yahudi. Orang Yahudi memang kuat makan riba. Ya. Orang Yahudi bagi hadiah, Nabi ambil bagi kambing. Yang Nabi kena racun tu pasal dia terima hadiah kambing daripada Yahudi lah tu. Dan Nabi terima hadiah-hadiah yang lain daripada orang Yahudi. Ha? Kerana diikutkan, mana boleh orang Yahudi memang dia kuat buat riba, kuat meniaga benda haram, dia jual babi apa semua. Tapi Nabi terima. Sebab Nabi kata yang kita terima itu hadiah. Dosa dia lah, tapi yang kita terima hadiah. Ya tak? Itu yang digunakan pakai dalam fatwa hari ni. Pasal apa tuan-tuan pergi beli barang, kalau kita berniaga, kita tak boleh tolak orang yang beli dengan kad-kad konvensional, macam kad kredit konvensional. Kalau ikut tak boleh. Pasal apa boleh? Yang ambil hadis tu lah.
Ya, kita peniaga bukan menjadi tanggungjawab kita untuk soal siasat ataupun semok daripada mana duit yang dia dapat. Hatta kad konvensional kau bukan riba kan. Tapi apa kita ambil? Kita ambil haram tak? Oh, kalau kita nak pilih hak cash saja ataupun hak kad kalau kredit lah, kad hak Islamik saja. Nanya tuan, nak bisnes macam tu hari ni. Ya tak? Awak ambil kad konvensional tu awak punya pasal. Itu awak punya hal. Saya peniaga, saya terima saja duit yang di ni lah. Ya. Dia pakai fatwa tu lah. Ya. Dia pakai hadis tu, dia pakai fatwa yang tu. Ya. Nabi tak boleh makan zakat. Nabi tak boleh ambil zakat dan sedekah. Hadiah boleh, sedekah tak boleh, zakat pun tak boleh. Sedekah tak boleh, zakat lagi tak boleh. Tapi orang bagi sedekah dekat barirah. Apa dia? Kambing lah. Bagi kambing ke, macam tu lah daging kambing ke, daging unta ke, tak tahulah kan. Lepas tu, dia bagi kat Nabi. Aisyah pun tanya, wahai Rasulullah, zakat tu, ataupun sedekah tu, orang bagi barirah tu. Barirah ni maula lah, ataupun pembantu kepada Aisyah. Nabi kata, orang bagi kepada barirah zakat. Barirah bagi kat saya hadiah. Jadi tak sama. Jadi Nabi ambil. Ya. Harta ni adalah banyak hal, dia agak open. Tapi kalau betul-betul haram tak boleh lah. Kalau jadi nak tengok konteks-konteks masa juga. Ya. Baik. Jadi tak boleh kita terlibat. Takut-takut kita ni lah ya. Dalam apa nama, harta haram ni dia luas. Ya. Cuma kita, apa-apa urusan kita buat, muamalat ni, kita buat hak Islami lah kalau boleh. Kalau kita terlibat dengan perbankan, pilih hak Islami. Kalau kita buat pelaburan, cek betul-betul Islami ke tidak. Ya. Pelaburan yang ada dalam market hari ni banyak tak Islami. Seriously. Kecuali kalau syarikat tu memang ada penasihat syariah dan dia memang, kalau yang besar-besar tu memang yang dikawasi oleh bank negara tu, dia okey lah. Tapi kalau hak kecil-kecil, kalau dia ada dia own penasihat syariah, okey lah, dia tanggung lah kan. Mana kita bolehlah taklid melabur dalam syarikat berkenaan. Tapi ada juga mengaku ada penasihat syariah, minta nombor penasihat syariah sampai sudah tak bagi. Ada juga jenis macam tu. Macam-macam tu lah. Tapi kita tahu, kalau kita tahulah betul-betul, okey. Tapi banyak tak tahu. Saya orang bagi kontrak nak melabur dekat Terengganu kan. Syariah. Baca-baca mana syariah. Ya, pelaburan ni senang je tuan-tuan. Selain daripada mata wang lah, kalau mata wang dia ada parameter yang asing. Ini peniaga-peniaga biasa lah. Kalau ada pulangan tetap, riba. Begitu juga kalau ada jaminan wang dikembalikan, automatically dia tak jadi Islami. Ada dua ni, dan sebagian besar ada pelaburan-pelaburan yang ada dalam market hari ni, dia ada dua ni. Dia ada pulangan yang tetap daripada sumbangan kita, dan dia ada jaminan wang dikembalikan, money back guarantee. Tak kira lah after 6 months ke after 1 year. Kerana pelaburan dalam Islam dia betul-betul mesti di atas prinsip perkongsian. Ya, solely partnership dia panggil. Kalau tak ada hak tu, dia jadi riba. Kita bukan melabur, sebenarnya kita memberi pinjaman. Sebab asas pelaburan dia tak boleh ada apa-apa jaminan. Kalau syarikat tu burn, kita yang kena tanggung kerugian. Itu perbankan buat fixed deposit apa semua boleh pula tu, bagi duit balik apa gitu ini. Dia guna sistem lain, dia guna sistem murabahah. Dia ada aset yang dia beli pada bursa. Kalau syarikat-syarikat biasa buat, okey. Tapi setahu saya syarikat biasa dia tak buat. Ya, modal besar tuan nak terlibat dengan komoditi-komoditi di peringkat bursa. Kecuali kalau syarikat-syarikat besar dia ada link dengan apa-apa institusi kewangan, baru okey. Tengoklah macam mana kan. Ya. Jadi kalau boleh kita janganlah. Kerana harta haram ni tuan-tuan bukan sekadar mencuri, merompak, menipu, rasuah dan seumpamanya. Keterlibatan kita dalam hak ehwal kewangan semasa pun kalau masuk riba je, out. Dia jadi selok harta yang haram lah. Ya. Dan kadang-kadang bukan benda-benda yang macam tu saja. Harta tuan-tuan ada ASB bukan 100% patuh syariah tau. Tuan-tuan kena tetap kena bersihkan wang itu sekurang-kurang 30% setiap tahun. Tuan-tuan dapat dividen ASB, saya ada 100,000 dalam ASB. Contohlah, saya tak ada pun. Banyak tu tak ada lah, sikit adalah sikit kan. Okey, 100,000 tu kalau 5% dividen hujung tahun dapatlah 500 kan. 5,000 kan? 500 pula. 5,000 dah kan? 5,000 tu bukan semua halal ya. 70% aja kita punya. 30% lagi
Sama ada tuan-tuan beri kepada fakir miskin atau beri kepada Baitul Mal. Pergi kat majlis agama, saya nak serahkan wang tak patuh syariah. Kerana 30% tu adalah hak tak patuh syariah lah. Kerana SB dia bukan melabur platform-platform yang patuh syariah global. Pasal SB duit banyak tuan, ratusan bilion kan. Dia nak melabur hak patuh syariah saja, duit banyak lagi. Jadi dia melabur juga hak tak patuh syariah. Jadi kita kena saring kan. Saring ini di peringkat kita senang aja. Keluarkan 30%. Tahun lepas tuan-tuan 44% hak tak patuh syariah. Kalau tuan-tuan tak tahu in detail, kalau tuan-tuan tahu lagi bagus. Tuan ada kawan penasihat syariah ke yang boleh cek. Saya memang saya tahu sebab saya memang saya ada grup muamalat saya. Saya pun ada kelas syariat muamalat setiap bulan. Jadi perkembangan-perkembangan semasa memang saya tahu. Tahun lepas tuan-tuan, bukan tahun lepas, tahun 2021, sorry, tahun lepas tahun 2022 kan. Tahun lepas saya tak dapat statistik lagi. Tapi tahun 2021 yang tak patuh syariah 44%. Jadi Ustaz kata 30%, saya ambil umum aja. Daripada tahun 2019, tuan-tuan kena buat pembersihan 30%. Sebab kita sebenarnya setiap tahun dia tak sama. Ada 33, ada 34 macam tu lah. Tapi tahun lepas 44, tinggi sikit. Di SB ni pun ada isu sebenarnya dalaman lah. Tapi kita tak boleh dedah awal pasal isu SB ni isu negara. Saya ada ketah kerja apa semua yang kita bincang hantar di peringkat perpatuan, tapi bukan negeri Selangor lah, negeri lain kan. Ada isu sikit lah, tapi kita tak boleh dedahkan. Itu classified. Ala kuliah masih kena dibersihkan lah. Zakat pun kena juga. Pasal KDSP dia tak keluarkan zakat. Kita kena keluarkan sendiri lah. Keluarkan zakat daripada yang halal tu. Kalau kita ada tadi, kita ada 100,000, kita dapat 5,000 kan. Keluarkan dulu 30% yang tak halal tu. 70% tu kita kena keluarkan zakat lah. Zakat. Memang kena keluar zakat SB pasal dia tak keluarkan zakat. Dia tak banyak tabur haji. Tabur haji dia dah keluar zakat siap-siap. Dulu ada hura-hura ataupun adalah seorang dua ustaz dia kata SB apa tabur haji, walaupun tabur haji dah keluarkan zakat, kita kena keluarkan zakat lagi sekali. Tak payah nak sampai 2 kali zakat. Dia nak buat dia punya hal. Kita serahkanlah kepada pihak tu, dia dah buat kira-kira apa semua kita dapat okey. Tapi kalau SB memang kena keluarkan zakat. Selangor ni tuan-tuan bab zakat kita tak rujuk mazhab Syafi'i, kita rujuk mazhab lain. Semua harta yang kita dapat semua wajib zakat. Walaupun tak ada dalam buku-buku fiqh, especially yang klasik. Macam zakat pendapatan. Zakat pendapatan memang tak ada dalam fiqh, tak ada. Itu zakat yang baru. Tapi global pakai. Sebagian besar negara Islam pun pakai. Sebagian besar negeri di Malaysia pun pakai. Yang tak pakai Perak aja. Setahu saya Perak. Penang pun tak pakai juga. Tapi Perak memang tak pakai. Dulu Tan Sri Harusani memang dia amat anti kepada, kata anti marah pula kan. Tapi dia tak suka lah. Dia kata zakat pendapatan dia tak suka. Dan saya takkan wajibkan zakat pendapatan selagi saya hidup. Masa itulah. Dia dah mati pun dia tak wajibkan lagi. Zakat di Perak, zakat pendapatan tak wajib. Tapi majoriti negeri di Malaysia dah wajib kan. Kita ikut global punya. Selangor tuan-tuan, apa-apa duit yang tuan-tuan dapat, semua wajib zakat. Tuan-tuan dapat harta pusaka pun kena zakat juga. Harta pusaka kena zakat juga. Tu Hambali. Selangor guna pakai. Banyak negeri tak guna pakai. Ya, ada orang dapat pusaka kelapa sawit ladang tuan 10 hektar. Kena zakat lah. Kena kira berapa zakat dan bayar secara ansuran lah. Selangor buat duit ni dia ni sikit. Pasal kita banyak nak tolong ke apa saya tak tahu lah kan. Kita nak banyakkan dana zakat kita. Kita ambil lah. Ya. Tu kadang-kadang kita ni pening juga kan. Kalau buat duit boleh ambil mazhab lain pula. Tapi kalau buat ibadat ke apa tak ambil mazhab lain. Jadi ada double standard kat situ. Ya tak? Ya? Tak mau bayar apa? Zakat yang pendapatan yang dia buatkan untuk mazhab lain. Bukan mazhab dia, bukan isu. Zakat pendapatan ni sebenarnya dia dah bukan isu mazhab. Dia dah jadi, dia panggil ijtihad baru untuk semasa. Macam itulah cerita dia. Dia sebenarnya bukan kita buat zakat ni. Okey, dia cerita macam ni. Zakat ni dia harta. Harta ni tuan-tuan kita tak boleh ikut fatwa lama. Kita kena ikut fatwa baru. Sebab harta ni dia berkembang daripada satu masa pada masa. Dulu memang ada orang gaji. Dua orang dulu-dulu pun dia makan upah dia gaji juga.
Tapi sifat orang zaman dulu makan upah dan gaji pada ni tak sama. Dia lain. Ya. Sebab itu harta dia macam tu. Kalau kita nak ambil kira fatwa lama ataupun pendapat lama dalam bab harta, kita akan miss banyak lah. Hari ni banyak harta-harta moden yang mana memang tak ada zakat lah kalau ikut kan. Harta-harta digital semua. Tapi wajib zakat hari ni. Orang ada Bitcoin, puluh-puluh ribu, memang saya memang dia melabur Bitcoin. Dia kata, awak ada Bitcoin, awak kena zakat. Zakat kalau ikutkan, Bitcoin nak zakat apa? Harta moden kan, digital. Tapi kena zakat juga. Dia ada 10 digital property dia panggil. Yang mana dia terikat kepada fatwa semasa lah. Harta ni dia berkembang daripada satu masa ya. Jadi kena tengoklah macam mana. Dan harta ni di bawah ulil amri. Harta ni. Banyak orang tak nak bayar zakat duit kan kepada majlis agama. Sebab dia kata dalam mazhab Syafi'i, duit-duit ni harta yang batin. Di mana harta yang batin tak wajib beri kepada penguasa. Tu konteks lama. Konteks baru, tengok kepada ulil amri. Kalau ulil amri kata awak kena bagi kat saya, wajib kita bagi pada ulil amri. Harta ni dia tertanduk kepada ulil amri. Pasal harta ni dia melibatkan kemaslahatan zakat. Tengoklah macam mana. Ya. Tapi setakat yang saya tahu, jap, tak habis lagi. Setakat yang saya tahu, memang majlis agama bukan mewajibkan, dia menggalakkan kita beri wang zakat kepada majlis zakat lah. Dia menggalakkan saja. Dan kalau kita tak bagi zakat kepada majlis zakat, ia bukan satu kesalahan lah setakat ni. Tapi kita digalakkan. Macam itulah. Tengoklah kalau kita ada syarikat duit banyak kan, bagilah pada majlis zakat. Tapi setakat kita zakat berapa sen, dia bagilah kat jiran tetangga ke atau saudara mara kita yang kenal. Ada orang dia ada saudara yang pergi belajar kat Mesir. Boleh tak ustaz saya bagi zakat saya kepada saudara saya ni? Saya kata boleh. Pasal belajar mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i awak tak boleh bagi zakat pada orang belajar. Awak tak boleh bagi zakat pada majlis surau. Awak tak boleh bagi zakat kepada apa-apalah bab-bab ni. Tapi kalau ikut fatwa semasa boleh. Kerana ia tertanduk kepada fisabilillah. Fisabilillah ni apa-apa sahaja yang bersifat umum lah. Seperti masjid, surau, buat jalan, apa-apa kemaslahatan umat Islam. Dan untuk ilmu juga. Tuan-tuan boleh bagi pada pondok, masjid, ma'had. Boleh bagi individu orang belajar boleh. Itu kita ambil mazhab Hanafi. Dan dia guna pakai di majlis agama kita juga. Saya dulu dapat zakat one off masa buat master RM700. Kalau ikutkan saya tak layak. Kalau ikut fakir miskin, saya bukan fakir miskin. Tapi di atas slot fisabilillah. Fisabilillah ni dia macam Ibnu Sabil lah, orang musafir yang terputus bekalan. Mana dia very open. Dia zakat bagi je. Siapa-apa anak Selangor yang sama belajar master PhD, dia bagi RM700. Ya. Tapi dia tengoklah takat gaji masa tu, saya ingat 6,000 macam tu kot. Saya dah lepas tahap gaji, tapi dia bagi juga, mungkin dia ada banyak duit kot. Tapi tak salah lah. Sebab tu kita jangan tengok macam ni kan. Kita kata, contohlah saya bagi kata zakat pendapatan tak wajib. Kalau ikutkan yang zakat duk bagi-bagi tu, zakat kita dia bagi kepada pusat-pusat pendidikan tertentu, bagi tahfiz guna slot zakat. Hari ni pun zakat macam ada satu sesi ataupun ada satu program pengajian kepada orang-orang mu'allaf. Tu dia bawa slot fisabilillah. Ya, maknanya dalam satu-satu daerah mu'allaf yang baru masuk Islam ni, majlis zakat buat satu sesi pengajian lah. Macam di tempat saya di Bandar Baru Sungai Buloh, seminggu 3 kali dia ada sesi belajar untuk mu'allaf. Daripada mana datang dana tu? Daripada zakat. Bahkan yang menguruskan tu zakat. Kalau ikutkan tak boleh tu. Kita tak boleh bagi kepada pendidikan. Tapi pasal apa boleh? Kita ada zakat kesihatan. Abang ipar saya kena jantung, buat operation di hospital Kubangkian, pakai zakat. Anda peruntukan zakat kesihatan. Dulu-dulu mana ada zakat kesihatan, sama juga ada zakat pendidikan. Jadi konteks pemberian zakat pun sudah berubah. Of course lah, ada sudut kutipan pun dia berubah lah. Jadi kita kena tengok bab-bab macam tu. Ya tak? Boleh? Jadi dia tanya apa tadi? Sejauh mana apa? kita keluar zakat tempat kita itu. Tempat kita cari yang itu.
rezeki kita. Kalau saya duduk sini, saya dapat bayar kepada baru tak boleh dia. Siapa kata tak boleh? Dia kata tak betul lah, dia tidak afdal. Okey, zakat ni dia sebenarnya itu dalam fiqh dia ada satu isu dia panggil naqluz zakah. Naqluz zakah ni ialah kita bawa duit zakat pergi tempat lain. Sama ada di peringkat amil, orang yang menguruskan zakat, atau di peringkat kita sendiri yang membayar zakat. Boleh tak kita ni, kita kerja sini, duduk sini, mustautin sini, patut zakat kita bayar sini lah. Boleh tak kita pergi bayar tempat lain contohnya? Ataupun amil, dia kolek zakat sini kan, kemudian dia bawa zakat dia pergi di tempat lain. Itu isu dia sebut dalam fiqh naqluz zakah. Kita transfer zakat. Boleh ke tak boleh? Ulama dalam isu ni dia khilaf dan konteks lama lah. Hatta dalam mazhab Syafi'i sebang kata boleh. Pasal apa boleh? Kerana dalam Quran atau hadis Nabi dia tidak menghakkan asnah yang Allah sebut dalam Quran, surah apa? Taubah kan? Ayat apa? Kalau asnah zakat tu? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sampai habis dah kan? Allah Taala sebut lapak asnah zakat tu. Allah Taala tak sebut tempat di mana. Yang Allah tak sebut fakir miskin, amil, itu ini. Jadi umum boleh saja. Hadis Nabi pun Nabi sebut bagi kepada fuqara, yukhaz min aghniyaihim wa yu'ta lil fuqara'ihim. Zakat ni diambil pada orang kaya, diberi pada orang miskin. Jadi tak disebut tentang tempat. Asal orang Islam saja ataupun mencukupi syarat-syaratnya, asnah itulah, maka boleh diberi saja. Konteks dulu kan. Sebagai kata tak boleh. Dia kata mesti zakat ni sinilah kan. Kerana zaman Rasulullah dulu kalau dia collect duit zakat di situ, maka dia agihkan di situ. Lepas tu dia relate lah dengan hadis Nabi, yukhaz min aghniyaihim wa yu'ta li fuqara'ihim. Dia ambil daripada orang kaya mereka, diberi kepada orang miskin mereka. Mana di sekitar tu. Jadi dia ada hujah masing-masing lah nak cerita. Tapi lah konteks hari ni naqluz zakah harus. Kalau kita tengok fatwa global, pindah zakat ni harus. Maksudnya tak ada halangan. As long as kalau kita beri, memang kita beri pada asnaf. Isu dia kita kena confirm lah asnaf tu betul-betul asnaf ke tidak. Takut-takut tidak asnaf. Majlis zakat pun sama. Kalau dia beri betul-betul kepada asnaf. Ya. Hatta hari ni tuan-tuan zakat pun dah keluar daripada negara-negara tertentu. Duit zakat kita, ada hantar budak pergi belajar sana, belajar sini, pergi hantar sana, pergi hantar sini, duit dia dah global. As long as cukup syarat dia lah. Islam, fakir miskin, kalau belajar under fisabilillah. Macam tu lah. Sebetulnya dunia hari ni dunia global. Dia bukan tertentu kepada, bukan kata negara kita. Macam tu lah. Macam sekarang pun ada isu juga. Macam Selangor, ada ejen-ejen daripada negara lain main duk kutip. Ya, kita lihat kalau dalam konteks sesama negara, okey je walaupun negara lain-lain. Of course lah kalau sesama negara-negara Islam, di mana kita kena saring bantu-bantu lah. Ala kulli hal, keutamaan dia tetap di tempat kita. Maksudnya kalau orang ada lagi miskin di tempat kita, bagilah kat dia, jangan bagi orang luar pula. Ya tak? Sama ada kepada kita yang bayar atau majlis zakat sendiri. Kalau majlis zakat ni memanglah dia tumpu pada negeri masing-masing. Tapi saya tak tahulah kalau orang tu negeri lain mari minta zakat di Selangor dapat ke tak dapat, saya tak pastilah. Ataupun orang Selangor pergi minta zakat di Perak dapat tak dapat, saya tak pastilah. Tapi keutamaan dia mesti kepada tempatan. Soal nak kata tak boleh, ada ulama kata begitu, tapi asalnya ijtihad. Ya. Dan fatwa global memang boleh lah. Fatwa ini boleh, tak ada masalah. Betul. Keutamaan dia tetap di tempat kita lah. Kalau ada orang fakir miskin di tempat kita, ya. Mana? Dalil yang spesifik tak banyak. Antaranya hadis Nabi itulah. Nabi kata zakat ni yukhad min aghniyaihim yu'ta li fuqara'ihim. Diambil daripada orang kaya mereka, diberi kepada orang miskin mereka. Mana kat mana orang ambil yang kaya di situ, orang miskin di situ juga. Macam itulah. Ya. Ya. Betul. Betul. Kenapa? Habis tu? Soalan dia. Setahu saya lah. Kebanyakannya tidak habis dah tahu sama. Dia carry ada ni kan. Yang masing-masing berbangga-bangga. Baki banyak ya. Tak tahulah saya. Dan kita masalahnya Okey. orang miskin yang patut
Betul. Ada juga dakwaan-dakwaan begitu. Ada juga. Saya pun tak pasti. Saya tak tengok in detail lah. Tapi duit zakat ni memang kena digunakan sepenuhnya lah untuk membantu. Mungkin dia ada bahagian-bahagian dia untuk dia bagi kat Asnah banyak ni. Untuk dia buat pembagian zakat ni kita pun tak berada di tempat dia. Kita pun tidak tahu penagihan dia tu macam mana apa gitu gini. Tapi kita beri kepercayaan penuh lah kepada Ulil Amri. Dia anu Ulil Amri. Zakat-zakat ni di bawah sultan. Kemudian anda betul. Kemudian anda sultan mufti pun antara dia punya board. Saya sembang dengan mufti Selangor pasal zakat ni, dia memang board. Ya, kemudian ada lagi lah jawatan lain yang mana yang jadi induk lah kepada ni. Walaupun bagaimanapun zakat ni dia ada eksekutif dia di pekat pengurusan. Ya. Kita beri kepercayaan lah. Ya. Saya pun tak tahulah kalau dia ada lebih setiap tahun lebih banyak mana. Ya. Saya tak tahu. Allah Ta'ala alam. Okey, dia cerita dia sebenarnya. Dia bukan kata majlis zakat saja. Majlis surau. Betul tak? Majlis surau pun kadang-kadang duit ratus-ratus ribu lah akaun. Nampak tak betul. Hatta di tempat saya pun, dia pun duk komplain lah ni. Pasal duit banyak sangat. Ratus ribu tuan. Kita duk sedekah Ustaz. Dia tanya saya, Ustaz, suara kita ni apa kena ni? Duit banyak. Memanglah buatlah program Ustaz bagi ceramah, bagi kuliah, bagi sahabat hati, buat pembangunan sana sini. Pasal tapi derma tu banyak sangat. Korang mungkin ada portion kita untuk kita simpan maybe 10% daripada collection tahunan, tapi janganlah. Ya tak? Sekarang ni isu juga tau. Duit surau masjid banyak. Dia lebih kurang lah tu. Tak ada masuk kata, tak tahulah kan, saya pun tak tahu nak cakap. Buat duit ni susah juga kan. Tapi kita tengoklah tapi kalau kita nak galakkan beri zakat kepada bukan majlis agama secara terbuka, tak boleh juga tuan. Ya. Pasal majlis agama memang menggalakkan zakat diberi kepada mereka. Tapi kalau beri kepada fakir miskin terus, tak salah. Jadi bukan satu kesalahan lah. Saya dah tengok risalah yang dikeluarkan oleh JAKIM, memang majlis agama mana negeri menggalakkan. Tapi kalau kita beri, dia tidak menjadi satu kesalahan. Of course lah, bukan jenayah. Tengoklah macam mana. Kalau semua orang beri pada individu, habis tu majlis zakat tak ada duit, dia banyak slot dia nak bantu. Susah juga kan. Kalau semua orang bagi kat majlis zakat, habis tu kalau jiran-jiran kita ada yang miskin, macam-macam mana pula, susah juga. Tapi tengoklah macam mana kan. Mungkin ada yang kita beri ke sana, ada yang kita beri. Benda ni dia agak luas. Kalau ikut dulu-dulu dalam mazhab Syafi'i lah khususnya, dan saya lihat bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Hanbali, harta ni dibagi dua, satu harta zahir, satu harta batin. Harta zahir mesti diberi kepada ulil amri. Harta zahir ni harta kita nampak lah, macam harta haiwan, ternakan, mesti beri kepada pasal dia harta zahir. Harta zahir mana? Harta orang nampak. Perniagaan sama juga, mesti beri kepada zakat tanaman, mesti beri kepada pemerintah, sebab itu harta zahir. Ternakan, perniagaan, tanaman, tiga ni dipanggil harta zahir. Maknanya harta orang nampak. Betul tak? Ternakan takkan nak simpan dalam bilik, mesti kat luar orang nampak, itu dipanggil harta zahir. Tanaman orang nampak. Betul tak? Perniagaan, tapi kalau harta batin ni macam mah dan perak, termasuk duit juga, disebut batin pasal orang tak tahu duit kita ada banyak mana. Ya. Jadi hak tu dia kata boleh beri kepada pemerintah, juga boleh beri terus kepada fakir miskin. Ya. Yang tu lah cerita dia. Saya tak tahu Ustaz. Ini apa ni zakat harta ya. Saya nak bayar. Zakat harta apa tu? Dia ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Lepas tu ni saya nak bayar gawai juga. Saya lebih afdal itu tempat UK job dan tempat dia cari makan. Betul. Waktu saya tanya tadi. Betul. Dia kata lebih afdal. Tempat cari makan. Ya, betul lah tu. Betul lah. Itu ada pendapat kata macam tu. Maksudnya tempat kita duduk di situ lah, mana kita duduk di situ, bermukim di situ. Ya, kita bagi di situlah. Siapa kita punya tu. Ya. Walau bagaimanapun, as long as zakat kita keluarkan, okey lah. Isu dia kalau tak keluar zakat, memang haram lah.
Kalau keluar zakat, kepada siapa kita nak dikeluarkan. Itu adalah perbincangan dia apa itu ini. Selain kita keluarkan. Saya pun tuan-tuan, seriously saya zakat saya bagi kat kakak saya. Saya bagi kat jiran saya itu foreigners. Daripada Bangladesh. Rohingya Bangladesh Myanmar saya ya Azam. Tengoklah macam mana ya. Bismillah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Surah la ilaha illallah. Surah Muhammad Rasulullah. Surah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana anta salatul qanat Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ada soalan lagi tak? Ada satu. Ya. 5 minit lah. Zakat harta ni dia kata 10,000 Zakat perniagaan. Dia kata perniagaan sorry. Lepas tu dia kata ambil 1% dalam 30% untuk kita pun. Betul. Kelantan mau buat macam tu. Sama juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah pun macam tu juga. Di sini. Tak ada Kelantan. Sini tak ada. Saya tak dengar lagi. Selangor ada. Kalau Kelantan, kalau kita nak bayar apa-apa zakat lah, biasa dia akan kecualikan berapa peratus untuk kita beri terus lah. Sama ada zakat perniagaan atau harta-harta yang lain. Kalau di pengkak kita di kampung-kampung ni macam amil kan, dia datang collect untuk zakat fitrah. Contoh anak berapa orang? 5 orang. Okey, suami isteri 7. Nak bayar 7 orang, dia akan ambil 5 orang aja. 2 orang lagi dia suruh bagi kepada jiran-jiran. Kelantan daripada dulu dia amalkan. Tapi di sini saya tak nampak pula. Tengoklah macam mana kan. Terpulang pada pengurusan masing-masing lah. Zakat ni dia harta di bawah ulil amri ya. Memang kita kena tengok. Oh dia buat macam tu. Tapi dia bagi balik lah sebahagian daripadanya. Berapa persen biasa dia bagi? 30. Oh banyak tu. Dia katanya kita dia awak dah tolak kan belum tolak. Kata belum dia Yalah. Tuan-tuan dalam bab derma pun sebenarnya tuan-tuan berhak tahu berapa upah yang tukang kolek tu ambil. Faham tak? Sebab sekarang ni pun timbul isu juga. NGO yang kolek derma kadang dia tak disclose upah ataupun habuan yang dia ambil daripada collection tu. Tuan-tuan nak derma bukan kata yang besar-besar, yang kecil-kecil ni pun tuan-tuan nak derma kat mana-mana kan. Biasa yang collect derma tu bukan dia punya, dia collect bagi pihak masjid, surau ataupun apa-apa ma'at apa-apa kan. Tuan-tuan berhak tanya, awak ni ambil berapa persen ni? Kalau dia tak nak cakap, something wrong somewhere lah. Dia sebenarnya tuan-tuan berhak tanya. Dan tuan-tuan juga berhak tahu sebab dia wakil bukan hanya kepada
orang yang suruh collect derma tu, dia juga wakil kepada tuan-tuan. Dan wakil mesti kita tahulah, dia wakil kita, dia wakil juga hak collect tu. Dia wakil kita juga. Dia wakil kepada orang tu untuk collect. Dia wakil kita untuk sampaikan collection. Jadi kita boleh tanya, ni awak ambil derma ni, berapa sen awak ambil ni? Dia tercungak-cungak nak jawab. Kadang-kadang dia tak nak bagi tahu. 50%. Banyak sangat, mana boleh buat. Kadang-kadang sedikit macam tu. Sekarang ni pun ada isu NGO yang besar-besar buat collection derma, pergi Palestin, pergi Syria, pergi mana-mana. Kadang-kadang upah dia ambil itu tak menasabah. Ya tak? Yalah, nak bayar itu, bayar ini, dia pengurusan. Lepas tu CEO dia pula takkan gaji 1,200 kot. Ya tak? Jadi isu jugalah kan. Dalam banyak hal pun kutipan-kutipan charity seumpama ini dia dijadikan bisnes. Itu isu dia. Mana dia tak tahulah kan, susah juga sekarang ni. Boleh tu? Ada soalan lagi? Tak ada? Cukup tu insya-Allah taala. Jadi bab harta tadi ya. Next nanti kita sambung, ada 3 poin lagi. Itulah antara perkara yang menghalang juga ialah bila kita terlibat dengan maksiat, tergesa-gesa. Dan mungkin ada lagi yang lain. Kemudian kita pergilah kepada sesi yang kedua. Itulah beberapa doa yang digalakkan dibaca kepada kita, yang sebahagian besar tuan-tuan dah tahu dah, tapi mungkin adalah perdana-perdana baru yang ada dalam buku itu yang saya boleh bacakan insya-Allah taala. Jadi setakat itu dulu, mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat. Aku Luqul Hazar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.